Sebelum ini kita dah belajar tentang nisbah dan nisbah setara. Sekarang kita nak belajar pula macam mana kita nak mengungkapkan nisbah dalam bentuk termudah. Di sini sebenarnya senang sahaja. Kita boleh mengungkapkan nisbah dalam bentuk termudah dengan membahagikan FSTB ataupun mendarabkan GSTK. Bila nak membahagikan FSTB, bila nak mendarabkan GSTK, nanti cikgu akan tunjuk dalam contoh di bawah ini. Sekarang kita tengok contoh 4A. Dalam 4A, kita kena permudahkan 800 gram bersama dengan 1.8 kg. Di sini kita nampak ada unit. So, langkah pertama, kita kena samakan unit dulu. Untuk gram dengan kilogram, kita akan jadikan kilogram kepada gram sebab kita nak pilih unit yang paling kecil. So, sekarang, 800 gram kita salin macam biasa sebab gram lah yang kita nak. Yang 1.8 kilogram ini kita kena darab 1000 untuk dapatkan gram. Ingat balik nota ringkas yang cikgu suruh salin sebelum ini yang bentuk macam burger tu. Awak kena hafal dari kilogram jadi gram kena buat apa. So di sini kita dah dapat 800 gram, 1800 gram. Dua-dua dah jadi gram, kita terus boleh buangkan gram itu dan kita ambil nombor sahaja. Sekarang kalau kita nak mempermudahkan, maksudnya nombor ini kena jadikan dia kecil. So kalau nak jadi kecil, kita buat bahagi atau darab, kita perlu buat bahagi. Dalam buku teks dia dah bagi tahu membahagi FSTB. So kalau kita nak membahagi tapi kita tak tahu nak bahagi nombor apa, kita dapatkan FSTB bagi 800 dengan 1800. Mula dengan nombor perdana. Apa itu nombor perdana? Yang mula dengan 2, 3, 5, 7, 11 dan selebihnya. So kita mula dengan 2. 800 bahagi 2 dapat 400. 1800 bahagi 2 kita dapat 900. Masih boleh guna 2 lagi. 400 bahagi 2, 200. 900 bahagi 2, 450. Dan kita masih boleh bahagi 2 lagi. Dan sekarang 2 dah tak boleh, kita guna 3, tapi 3 pun tak boleh bahagi. So, kita guna 5. 100 bahagi 5, kita dapat 20. 225 kita bahagi 5, kita dapat 45. Dan sekarang, kita masih boleh guna 2. Dan sekarang kita dah tak boleh buat apa-apa sebab FSTB kita kena berhenti kalau sudah tak ada nombor perdana yang kita boleh bahagi serentak. So, sekarang FSTB, kita darabkan nombor yang di tepi semua ini. 2 darab 2 darab 2 darab 5. Darab 5. Jawapannya 200. So, kita akan bahagi 200 pada dua-dua kuantiti ini. Dan kita akan dapat jawapan 49. Dan kalau awak perasan sebenarnya 49 ini sebenarnya kita boleh terus dapat dari sini. Cara yang kita mengira untuk FSTB. So, secara ringkasnya, kalau kita mengira FSTB, kita terus boleh dapat jawapan. So, ini dia. Sekarang saya tunjuk soalan B. 32, 24, 20. dengan 20. First, kita tengok dia tak ada unit, so tak ada masalah. Langkah kedua, kita semak dia tak ada titik perpuluhan, so tak ada masalah. Sekarang, apa yang tinggal kita perlu permudahkan. Macam mana nak permudahkan? Kita kena kecilkan nombor dengan membahagi. So, kalau membahagi, kita ingat balik FSTB. So, kita cari FSTB bagi 32, 24 dengan 20. Di sini kita mula dengan 2. Dan kita masih boleh guna 2. 16 bagi 2, 8. 6. 5. Ada lagi tak nombor yang kita boleh bahagi serentak oleh 8, 6 dan 5? Kalau tak ada, kita dah dapat cari FSTB-nya iaitu 4. Maksudnya untuk ketiga-tiga nombor ini kita akan bahagi 4. Sekarang, macam mana nak dapatkan jawapan? Rujuk yang ini, yang tadi cikgu ajar. Kita rujuk yang bawah ni je.
So, ini jawapan dia. 8, 6, 5. So, senang kan? So, kita dah permudahkan. Sekarang kita tengok contoh 4C. 3/5 dengan 7/10. Di sini muncullah soalan yang ada pecahan. So, untuk pecahan, senang sahaja. Apa maksud 3/5? 3/5 maksudnya 3 bahagi 5. 7/10 maksudnya 7 bahagi 10. Nak hilangkan penyebut ini, 5 dengan 10, kita perlu mendarab. Okay, so untuk mendarab, kita akan guna apa? Kalau ikut dalam buku teks, kalau mendarab kita kena kaitkan dengan GSTK. So untuk penyebut di bawah ini, kita perlu cari GSTK 5 dengan 10. Ingat kalau GSTK, kita mula dengan 2 juga. Kalau 5 tak boleh bahagi 2, kita akan salin balik 5. Ini 10 bagi 2 dapat 5. Sekarang kita guna 5. Bila kita buat sampai bawah ni 1, so kita boleh mendarabkan yang tepi untuk dapatkan GSTK, iaitu 2 darab 5 sama dengan 10. Maksudnya, untuk 3/5 dengan 7/10 ini, dua-dua ini kita akan darab dengan GSTK yang tadi kita dapat cari, iaitu 10. Darab 10. Di sini kita boleh guna bantuan kalkulator ya. Dan ini kita akan dapat 6. Ini kita akan dapat 7. Sekarang kita cek 6 dengan 7. Ada tak nombor yang kita boleh bahagi sama? Kalau 6 bahagi 2, adakah 7 boleh bahagi 2? Tak boleh. So, kita berhenti di sini sahaja. Inilah jawapan termudah kita. 6 kepada 7. Sekarang kita tengok contoh yang terakhir, iaitu contoh 4D. 0.04, 0.12 dengan 0.56. So, sekarang 0.04, 0.12, 0.56. Sekarang, kita tengok nisbah ni ada titik perpuluhan. Apa yang kita buat? Kita tak boleh ada titik perpuluhan. Kita perlu jadikan semua ni nombor bulat. Nak hilangkan titik perpuluhan, apa yang patut kita buat? Sekarang kita tengok. Ini ada 2 tempat perpuluhan, 2 tempat perpuluhan, 2 tempat perpuluhan. Nak hilangkan titik perpuluhan ini, kita perlu mendarab dengan 100 ataupun 10 ataupun 1000. Kalau ada 2 tempat perpuluhan, maksudnya kita perlu mendarab 100. Ini seperti yang sebelum ni saya tunjuk dalam contoh ya. So, ini kita akan darab 100. Jangan lupa, setiap kuantiti wajib darab yang 100. Sebab, dalam bab ini kita belajar nisbah yang setara. So, di sini kita akan dapat 4, 12 dengan 56. Di sini, kalau kita nak kecilkan, nak permudahkan, kita akan kaitkan dengan FSTB. Jangan lupa. So, kita nak cari FSTB bagi semua ini. Kita mula dengan 2, 4 bagi 2, 2, 12 bagi 2, 6, 56 bagi 2, 28. Dan 2 bagi 2, 1, 6 bagi 2, 3, 28 bagi 2, 14. So, FSTP kita perlu berhenti di sini. Setelah tak ada nombor yang boleh dibagi serentak oleh 1, 3 dengan 14. So, FSTP 2 darab 2 sama dengan 4. So, semua ini kita akan bahagi dengan 4. Dan jawapan saya boleh memperoleh dari FSTP yang tadi saya cari. So, jawapan dia 1, 3 dan 14. So, itu sahaja untuk contoh ini. Saya harap korang sangat jelas. Jangan lupa, kalau terlibat dengan bahagi, kita akan guna FSTP. Kalau kita terlibat dengan mendarab untuk hilangkan pecahan, kita akan cari GSTK. Itu sahaja untuk bab ini. Saya harap latih diri 4.1C korang boleh siapkan dengan merujuk contoh yang cikgu tunjuk di sini. Itu sahaja untuk hari ini. Terima kasih.